Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak ustazah semua. Kita masih lagi di dalam PDPR. Masih belum boleh lagi bersemuka. Jadi ustazah buat video ni adalah untuk memberi penerangan tajuk yang akan ustazah ajar pada hari ini. Jadi sebelum kita ustazah teruskan pelajaran, maka kita baca doa untuk ambil keberkatan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. Sebelum ustazah nak teruskan solat tentang solat fardu, minggu yang sudah yang PDPR ustazah berikan nota untuk tajuk bahagian rukun solat, dan juga bahagian rukun solat. Okay, ustazah memberi penerangan dulu, ulang semula sedikit pelajaran yang lepas. Okay, jadi ustazah masuk pada bahagian rukun solat. Okay, bahagian rukun solat ni terbahagi kepada 3. Yang pertama iaitu rukun qalbi. Rukun qalbi ni adalah teras ibadah solat kerana menentukan khusyuk kita ketika melakukan solat. Contoh perbuatan tu iaitu contohnya niat. Ketika kita angkat takbir tu, niat tu Allah, di dalam hati kita dah niat, itu dikatakan rukun qalbi. Dan juga tertib, mengikut urutan, itu dikatakan rukun qalbi. Berkaitan dengan niat lah rukun qalbi ni. Kemudian yang kedua iaitu rukun fa'li. Apabila sebut dengan rukun fi'li ni adalah berkaitan dengan perbuatan ataupun perlakuan. Perbuatan ataupun perlakuan yang kita lakukan di dalam ketika kita melakukan solat. Okey, contohnya ustazah beri iaitu berdiri tegak, rokok serta tumakninah, i'tidal serta tumakninah, sujud serta tumakninah, duduk antara 2 sujud serta tumakninah, dan juga duduk tahiyat akhir. Ini yang dikatakan perbuatan ataupun fa'li. Seterusnya iaitu rukun qauli. Rukun qauli ni iaitu rukun yang berkaitan dengan kata-kata tertentu, iaitu bacaan. Bacaan, contoh bacaan yang kita baca di dalam solat kita iaitu takbiratul ihram. Kemudian membaca Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah ni adalah termasuk di dalam rukun qauli. Kemudian membaca tahiyat akhir, baca selawat ke atas Nabi dalam tahiyat akhir, dan juga mengucap salam yang pertama. Mengucap salam yang pertama ni adalah rukun qauli. Okey, itu dikatakan bahagian rukun solat. Okey, kalau kata rukun solat pula, anak-anak semua kena faham, bahagian rukun solat dan juga rukun solat adalah berbeza. Kalau tersebut bahagian terbahagi kepada 3. Kalau rukun solat pula ada 13. Okey, rukun solat yang 13 ni iaitu yang pertama niat. Niat kita nak lakukan solat apa? Solat Zuhur, Asar, seterusnya niat-niat solat yang kita nak lakukan. Yang pertama tu tadi niat. Yang kedua iaitu berdiri bagi orang yang boleh berdiri. Ini bagi orang yang sihat walafiat ni bolehlah melakukan solat. Dia wajib melakukan solat secara berdiri. Tetapi yang tidak berupaya, jika ada keuzuran, dia boleh duduk di atas kerusi ke apa yang orang kata sesuai dengan keadaan ni. Okey, kemudian yang ketiga iaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni dengan yang kita lafaz Allahu Akbar. Ini rukun yang ketiga. Rukun yang keempat iaitu membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima iaitu rokok serta tumakninah. Rokok serta tumakninah. Okey, seterusnya yang keenam i'tidal serta tumakninah. Yang ketujuh sujud serta tumakninah. Ke-8 duduk antara 2 sujud serta tumakninah. Ke-9 duduk membaca tahiyat akhir. Ke-10 membaca tahiyat akhir. Rukun yang ke-11 membaca selawat ke atas Nabi Muhammad dalam tahiyat akhir seperti Allahumma shalli ala Muhammad. Yang rukun ke-12 memberi salam yang pertama.
Yang ke-13 tertib. Tertib ni mengikut urutan. Jadi dekat sini Ustazah tadi ada sebut tomak nina. Apa itu maksud tomak nina? Tomak nina iaitu berhenti sebentar. Berhenti sebentar, contoh daripada perbuatan katakan rokok tadi. Kita dah rokok, dah baca bacaan dalam rokok tu, kemudian kita beri tegak sekejap, kemudian baru kita sujud. Itu dikatakan berhenti sebentar. Sementara, sekejap saja, tak lama. Untuk itu dikatakan rokok serta tomana atau maknina. Itu yang dikatakan tomaknina. Okey, untuk tajuk hari ini, Ustazah akan teruskan iaitu syarat-syarat sah solat. Kita nak solat ni ada syarat dia. Bukan pakai bantai solat je ya anak-anak semua. Okey. Jadi dekat sini yang pertama mestilah suci daripada najis. Maksud suci daripada najis dekat sini iaitu daripada badan kita, pakaian kita, tempat kita solat, itu semua mestilah berkeadaan yang bersih, suci. Maknanya tak ada najis. Sebab kita nak ngadap Allah ni biar dalam keadaan yang bersih dan suci. Jangan keadaan kita badan kotor, tempat yang kita nak solat tu banyak najis. Jadi kita kena bersihkan. Kalau kita perlulah kalau tak ada kawasan yang sesuai, itu saja yang sesuai, maka kita bersihkan tempatnya dulu. Maka bolehlah kita lakukan solat. Kemudian iaitu suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil ni apa? Hadas kecil contoh kalau kita dah buang air kecil semua sebelum nak solat, maka kita hendaklah mengambil wuduk. Setelah kita buang air kecil, buang air besar, maka nak solat kita ambil wuduk. Contoh kalau dalam keadaan hadas besar pula, hendaklah kita mengambil ataupun mengangkat hadas besar. Mandi wajib. Barulah kita boleh melakukan ibadah. Okey, seterus syaratnya iaitu menutup aurat. Kita nak bertemu dengan Allah, kenalah menutup aurat sesempurna yang boleh. Menutup aurat. Okey, seterusnya menghadap kiblat. Yang akhir sekali iaitu yakin masuk waktu solat. Kita kena pastikan yang betul-betul dah masuk waktu solat baru kita boleh lakukan solat fardu. Contoh kita nak solat zuhur. Pastikan katakan solat zuhur tu dalam pukul 1.20. Tapi anak-anak ustazah semua janganlah pula lakukan solat zuhur dalam pukul 1. Itu maksudnya belum masuk solat lagi. Belum masuk waktu solat, maka tidak sah nanti. Jadi setelah dah masuk waktu, katakan 1.20 tu, barulah anak-anak ustazah semua lakukan solat. Barulah dikira sah solat anak-anak. Okey. Kita beralih kepada tajuk berikutnya iaitu perkara-perkara sunat dalam solat. Okey, perkara-perkara sunat dalam solat ni ada dua sahaja. Iaitu sunat aba'at dan juga sunat hayat. Okey, ustazah akan terangkan apa itu sunat aba'at. Okey, sunat aba'at dekat sini iaitu perbuatan sunat yang dalam solat apabila kita tertinggal, sama ada kita sengaja tinggal ataupun kita terlupa, maka hendaklah kita gantikan dia dengan sujud sahwi. Ini sunat aba'at ni adalah sunat yang amat dituntut. Bila kita tertinggal saja perbuatan apa pun dalam sunat aba'at ni, maka kita gantikan dia dengan sujud sahwi. Okey, apa-apa dia perkara yang berkaitan dengan sunat aba'at ni. Yang berkaitan dengan sunat aba'at ni ada 8 perkara. 8 perkara tu contoh kita tertinggal membaca tahiyat awal. Membaca tahiyat awal, selawat ke atas Nabi pada tahiyat awal, selawat ke atas keluarga Nabi pada tahiyat akhir, duduk membaca tahiyat awal, membaca doa kunut. Biasanya doa kunut ni ada ramai yang tertinggal, kadang terlupa untuk membaca doa kunut. Jadi kadang-kadang dalam waktu subuh ni kadang-kadang kita setelah kita tabiat atau selepas rokok kita berdiri saja kemudian kita terus sujud, terlupa nak baca doa kunut. Maka
kita kena lakukan sujud sahwi. Okey. Jadi saya teruskan lagi, iaitu contoh baca selawat ke atas Nabi dalam doa kunut. Kemudian selawat ke atas keluarga, sahabat dan salam ke atas Nabi dalam doa kunut. Yang terakhir iaitu berdiri membaca doa kunut. Tak ada orang baca doa kunut dituntut untuk berdiri. Maksudnya dekat sini kita disunatkan supaya kita membaca doa kunut dengan berkeadaan berdiri. Okey. Jadi masuk pada sunat hayat. Apa itu sunat hayat? Sunat hayat ini sunat yang dilakukan dalam solat jika kita tinggal, kita terlupa ke apa semua, terlupa ke sengaja ke apa semua, maka tidak dikenakan dengan sujud sahwi. Sujud sahwi ni. Jadi contoh apa perkara dalam sunat hayat yang tak perlu kita gantikan dengan sujud sahwi, iaitu satu, contoh membaca doa iftitah. Ada 10 perkara sebenarnya. Salah satunya iaitu membaca doa iftitah, membaca ta'awuz, iaitu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Membaca amin setelah selesai membaca surah Al-Fatihah. Kalau tak buat tu pun tak perlukan kita melakukan sujud sahwi. Kemudian contoh lagi melafazkan takbiratul ihram, iaitu istiqalat, membaca tasbih pada rokok dan sujudnya. Istiqalat iaitu takbir ketika berpindah dari satu rukun kepada satu rukun yang lain. Itu dipanggil istiqalat. Okey. Jadi dekat sini kalau kita terlupa, makna sunat abaat ni sudah yang dituntut. Kalau kita lupa, kita kena lakukan sujud sahwi. Maka kita gantikan dengan sujud sahwi. Doa kunut kalau tak buat, di akhir sekali sebelum kita melakukan salam, maka kita hendaklah buat sujud sahwi sebanyak 2 kali. Okey. Seterusnya kita pergi pada erti sujud sahwi. Erti sujud sahwi ataupun maksud sujud sahwi ataupun makna sujud sahwi ni iaitu sujud sebab terlupa. Sujud sebab terlupa ni. Okey, sujud ni kita lakukan sebelum kita memberi salam akhir. Sebelum salam terakhir tu, kita sujud dengan bacaan kita. Ketika sujud bacaan ni iaitu subhana man la yanamu wa la yashu. Sebanyak 3 kali kita baca. Kemudian kita duduk antara 2 sujud dulu. Kemudian sujud lagi sekali. Dengan bacaan subhana man la yanamu wa la yashu sebanyak 3 kali. Kemudian kita duduk seterusnya, kita beri salam. Jadi untuk sujud sahwi ni kita lakukan sebelum memberi salam terakhir. Anak-anak sebelum beri salam terakhir. Kalau anak dah beri salam, anak ustazah semua dah beri salam akhir, baru nak buat sujud sahwi, itu dah salah cara dia. Okey. Jadi seterusnya ustazah harap anak-anak ustazah mana yang boleh keluarkan nota-nota yang ustazah beri dalam PDF ni, tolong keluarkan. Kemudian anak-anak ustazah semua tampalkan di dalam buku ibadah. Bagi anak-anak ustazah yang tak dapat keluarkan daripada PDF ni, ustazah nak anak-anak ustazah semua salinkan semula nota-nota yang ada dalam PDF ni. Jadi ustazah rasa jelas siapa yang ustazah dah terangkan pada anak-anak ustazah semua berkaitan dengan tajuk hari ini, iaitu syarat-syarat solat, perkara-perkara sunat dalam solat, apa itu sunat abaat, apa sunat hayat. Dan juga dekat sini ustazah dah terangkan apa perkara-perkara sunat abaat, apa perkara sunat hayat. Dan akhir sekali ustazah dah terangkan apa itu sujud sahwi. Jadi ustazah harap anak-anak ustazah dapat penerangan yang baik, dapat terima ilmu apa yang telah ustazah akan terang pada hari ini.
Ustazah harap anak-anak Ustazah semua dapat jaga diri untuk kita teruskan lagi PDPR kita pada minggu hadapan. Dengan itu Ustazah ucapkan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.